Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang dah subscribe. Terima kasih juga kepada yang dah bagi feedback positif. Dan kepada korang yang masih belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah di mana kisah ini dilalui oleh seorang wanita yang telah disihir. Apa yang dialami oleh wanita tersebut? Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam perlindungan Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni sebenarnya kisah benar dilalui oleh seorang wanita yang baik tapi dianiaya. Dalam sebuah kampung yang terletak di negeri Perak, tinggal seorang wanita yang sangat baik orangnya bersama suami dan juga beberapa orang anak dia hasil perkahwinan bahagia dia bersama dengan suami dia. Walaupun tak adalah semewah ataupun sekaya ahli keluarga mereka kerana pasangan ni lahir masing-masing dalam keluarga yang kaya raya. Tapi kerana kedua-duanya memiliki hati yang sangat baik, keadaan keluarganya yang sekadar sederhana tu dilalui dengan pengisian kasih sayang yang sangat dicemburui oleh sesiapa saja yang mengenali mereka sekeluarga. Bagi pasangan suami isteri ni, orang lain juga semua baik. Kemana sekalipun mereka pindah, kejiranan pasti dititik beratkan dengan sangat baik. Satu hari, family bahagia ni diarahkan berpindah ke daerah berlainan tapi masih dalam negeri yang sama. Seperti biasa juga, pergaulan sesama jiran mereka santuni dengan sebaiknya. Sehinggalah isteri pasangan ni jatuh sakit secara tiba-tiba. Anehnya, bila dibawa pergi jumpa doktor, tak ada pula penyakitnya. Si isteri ni akak gelarkan sebagai Syidah. Syidah ni telah mengalami kesukaran untuk tidur. Malahan, dia sering diganggu dengan pelbagai penampakan yang menyeramkan sejak dia mulai jatuh sakit. Suami Syidah ni seorang kaki tangan kerajaan. Jadi, time kerja dia pula tak menentulah jadualnya. Kadang-kadang dia balik dan kadang-kadang suami dia ni tak balik ke rumah. Jadinya tinggallah Syidah ni dengan anak-anak dia yang masih kecil-kecil lagi. Syidah terpaksa kuatkan semangat dia bila ketiadaan suami dia kalau dia ternampak sesuatu yang menakutkan berada dalam rumah dia. Dia pernah tahu nampak kelibat seorang kanak-kanak yang mana kanak-kanak tu dalam keadaan berbogel sedang mengekori dia di dalam rumah dia sendiri. Malahan kelibat tu menampakkan wajah dia yang menjengkelkan. Memang nampak bukan menakutkan tapi nampak macam tak nak tengok macam tu. Bayangkanlah korang, tubuh kanak-kanak tu memang tubuh kanak-kanak lah. Tapi muka dia, muka lelaki dewasa yang melihat Syidah ni seolah-olah macam dia tu nak terkam je pada Syidah untuk merogol. Itu apa yang Syidah rasalah. Pandangan dia tu, dia tenung pada Syidah tu macam renungan yang bernafsu tau. Yang pasti budak berwajah dewasa tu senyum dengan aksi seolah-olah nak menjilat Syidah. Tak gila dan tak seram ke kalau kita yang berada dalam situasi tersebut? Setiap kali nampak tubuh yang menjengkelkan tu, Syidah akan menangis. Macam ada orang yang takutkan seseorang yang seolah-olah cuba untuk mencederakan dia ataupun merogol dia. Macam itulah gambarannya.
Pat ni bercampur sedih sangat sebab ketiadaan suami dia kat rumah membuatkan anak-anak kecil Syidah ni turut takut tau. Malahan anak yang paling kecil seusia 3 tahun turut akan mendapatkan Syidah dan dia akan sama-sama juga menangis dengan ibu dia. Masa ni lah peranan anak sulung Syidah yang baru berusia 11 tahun untuk terus pergi call ayah dia supaya ayah dia cepat-cepat balik. Ayah balik, ayah balik. Syukurlah anak sulung Syidah ni kuat budaknya. Dialah yang cuba tenangkan si ibu dia yang tak seperti orang yang normal time tu. Anak kedua Syidah ni akan berlari pula pergi ke rumah jiran sementara anak kakak atau abang dia tu sedang telefon ayah dia. Dia pergi, dia nak minta tolong. Itu pun kalau ada jiran yang dengar dia minta tolong time tu. Kadang-kadang anak Syidah ni menjerit minta tolong, 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 mak sakit, tolong, tolong. Tak ada satu jiran pun yang akan keluar untuk tolong. Sebab Syidah ni selalu sangat alami perkara yang sama. Memungkinkan jiran-jiran dia ni dah malas dah nak ambil kisah kot. Itu baru nampak tubuh tu je. Belum lagi dengan penampakan seorang perempuan berpakaian serba putih dengan rambut dia panjang mengurai. Lepas tu, perempuan tu selalu berada berdekatan dengan Syidah. Perempuan tu sentiasa berlega dalam rumah Syidah. Tak kira sama ada siang ataupun malam, termasuk kelibat budak yang dia nampak tu. Setiap kali Syidah ni cuba untuk tidur, setiap kali itulah perempuan tersebut muncul seolah-olah melarang Syidah untuk lena. Perempuan tu tak menunjukkan muka buruk langsung, tapi sekali nampak boleh kemurungan berhari-hari pada Syidah. Sebab perempuan tu pandang Syidah macam nak makan. Dia tengok tenung tajam renungan dia. Kadang-kadang berdiri tercekap betul-betul depan mata Syidah. Lepas tu Syidah ni dia tengoklah ke arah lain. Dia tak nak pandang pada hantu perempuan tu. Tak kegila Syidah ni nak hadap benda-benda yang sama macam tu. Tapi bila dia ubah pandangan dia ke arah lain, perempuan tu stay juga berdiri depan dia. Memang betul dari situasi macam tu yang berulang-ulang lah, makanya Syidah ni dianggap semakin gila. Inilah ujian untuk pasangan kita bila mana situasi macam ni datang secara tiba-tiba. Kalau letakkan kita lah yang lalui perkara ni, apa yang kita nak buat? Kita nak marah, kita nak sedih, nak kesian, usaha untuk membantu, menyampahlah, sakitlah hati aku. Sayang, janganlah buat macam ni. Maksudnya kalau kita melihat pasangan kita jadi macam ni, adik-beradik kita jadi macam ni, apakah kita akan rasa dengan setiap perasaan-perasaan tersebut? Semua emosi tu boleh timbul bila perkara macam ni benar-benar berlaku pada diri kita. Masa ni lah banyak kekuatan yang diperlukan, termasuklah keperluan kewangan untuk bawa Syidah ni ulang-alik pergi berubat. Jujur suami Syidah katakan, mereka berhabis duit gaji dan juga duit simpanan untuk bawa Syidah ni berubat serata negeri, sama ada di pantai timur maupun di utara tanah air. Asal ada yang bagi cadangan, oh tempat ni kalau pergi boleh ni, ustaz ni boleh, dia ni boleh. Mereka akan cuba tuju ke sana sebab keadaan Syidah semakin melarat. Dari hanya nampak kelibat budak berwajah dewasa, dia nampak perempuan menakutkan dan dia juga diganggu dengan bunyi yang pelik-pelik. Itu yang lebih merungsingkan. Bunyi guli yang dilantun secara ikut timer tau. Maksudnya guli, kalau kanak-kanak main, dia akan jatuh berselerakkan. Macam tu. Bahkan kalau sekadar sebiji je guli tu, dia akan keting macam tu je. Betul tak? Tapi apa yang Syidah dengar adalah bunyi yang sama dalam kiraan masa yang sama. Macam detik saat lah. Setiap detik saat kan sama. Jadi kiraan bunyi guli tu macam kiraan detik saat tu. Bila mereka suami isteri bertanyakan jiran, ada ke anak main guli malam tadi? Ada ke anak main guli siang tadi? Jawapan yang diberikan tiada. Lebih menakutkan bila Syidah ni sering sangat mendengar
bunyi tapak kaki orang berjalan dan berlari dalam rumah, terutamanya masa anak-anak dia dah tidur semuanya. Tiap kali diganggu dengan bunyi tersebut, Syidah dia akan kejutkan suami dia untuk pergi tengokkan bunyi yang dia dengar tu. Suami Syidah tak nampak sesiapa pun atau apa-apa pun yang berada dalam rumah semasa Syidah mendengar bunyi tersebut. Syidah jadi cepat marah-marah tau bila apa yang dia nampak dan apa yang dia dengar dinafikan oleh suami dia dan anak-anak dia. Sebab dia sangat yakin dengan apa yang dia nampak dan apa yang dia dengar tu. Seolah-olahnya hantu-hantu tu tak nak mereka ni turut sama dengar. Hantu tu nak Syidah ni gila. Syidah ni dah tak betul dah teruk sangat dah. Dek, kerana hampir beberapa bulan tak dapat tidur dengan cukup, dijelaskan tidur bukan tak tidur, tak logik lah tak tidur. Tapi hanya beberapa minit sahaja. Itu pun kalau dah terlalu letih sangat. Makanya Syidah ni dia kerap pengsan tau. Bila dia dimasukkan ke hospital, doktor tak dapat nak sahkan penyakit dia sebab tekanan darah dia okey, kencing manis dia okey, semua jenis penyakit dia test semuanya okey, organ dalam badan dia semuanya okey, tak ada masalah untuk diri dia. Syidah dia minta nak berada dekat hospital lebih lama sebab dia rasakan diri dia bila berada dekat ward hospital, dia boleh tidur lena, malahan selera makan dia pun boleh kembali seperti normal tau. Dia makan banyak macam tu. Kerana tu jugalah makanya dia dibenarkan balik. Sebab dia makan okey, dia tidur pun okey, minum semua okey. Jadi doktor nak tahan dia untuk apa lagi? Jadi dia terpaksa juga balik. Tak seperti yang dia adukan pada doktor, tak boleh makan, tak boleh minum apa semua. Tapi doktor dah sembuhkan dia, so dia kena balik. Jadinya doktor kata semuanya okey. Bagi Syidah, dapat tidur dekat hospital dengan nyenyak, kira dah sangat-sangat bersyukur sebab tenaga dia dah boleh dikembalikan. Lama sangat dia tak tidur kan? Lama sangat dia dalam keadaan yang meracau. Banyak perkara yang mengganggu hidup dia. Bila dia dapat rest, itu adalah nikmat yang paling besar. Tenangnya berada di hospital, hanya Allah je yang maha tahu. Tak ada nampak kelibat budak yang tak senonoh bogel tu. Tak ada nampak perempuan psycho yang berdiri depan dia dah. Tak ada dah dengar bunyi-bunyi pelik dari jiran sebelah sana, sebelah sini, dia atas bumbung, semua dah tak ada. Tapi hospital tu bukanlah tempat untuk dia. Bila dah diiktirafkan sihat, dia kena juga balik. Puaslah Syidah dengan suami dia ni minta nak stay lagi beberapa hari lah doktor dekat hospital ni. Saya tak sihat lagi, nak duduk kat ward ni lagi. Tapi tak dilayan. Bila Syidah ni kembali semula ke rumah, keadaan yang sama kembali semula. Tapi untuk bulan-bulan yang seterusnya ni agak mencabar bagi mereka sebab Syidah bertindak di luar kawalan. Syidah cuba mencederakan diri dia sendiri dengan pelbagai cara, termasuk dia cuba untuk kelarkan tangan dia sendiri. Dan dari kejadian yang bahaya itulah makanya suami Syidah terpaksa mohon cuti berkali-kali untuk bersama dengan Syidah dekat rumah. Agak berbahayalah kalau tinggalkan Syidah bersama dengan anak-anak dia. Kalau berbuatnya Syidah ni hilang kewarasan dia nanti, menyesal tak berkesudahan lah suami dia bila Syidah ni melakukan perkara yang tak masuk akal untuk diri dia ataupun anak-anak dia. Suami Syidah majukan masalah dia ni kepada pihak majikan dan Alhamdulillah majikan dia beri keizinan untuk dia berada di bahagian pejabat yang hanya bertugas ikut office hour. Dia pergi pagi, lepas tu dia balik petang. Pergi pagi, balik petang. Jadi satu kelegaan lah untuk suami Syidah bila majikan dia memahami apa yang sedang dia lalui. Tapi segala jenis senjata tajam seperti pisau, parang, apa-apa je lah yang bersamaan dengannya terpaksa disorok untuk elakkan disalahgunakan oleh Syidah pada ketika tu. Bila dah masuk kerja office hour kan, makanya suami Syidah ni dia akan ada masa lah untuk rest Sabtu dan Ahad. Peluang masa tu digunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan masa yang berharga tu untuk bawa Syidah ni pergi berubat lebih jauh. Dan akhirnya Syidah dibawa berubat ke negeri Pahang untuk berjumpa dengan seorang tok guru tahfiz.
Jadi dekat situlah akhirnya satu jalan penyelesaian ditemui. Allah izinkan untuk Syidah ni dirawat dengan rawatan Islam. Punyalah sukanya apa yang mereka anak beranak lalui, akhirnya Allah bantu mereka untuk sembuhkan Syidah. Alhamdulillah. Walaupun sekarang Syidah telah terbuka hijab mata dia, tapi itulah lebih baik dari apa yang dia lalui sepanjang dia disihir. Pak Ustaz yang merawat Syidah bagi tahu itu angkara santau. Sama ada Syidah ni dah termakan sesuatu yang disihir atau Syidah ni telah disihir melalui angin dengan sengaja ditujukan untuk dia. Kemungkinannya sebab iri hati dengan kebahagiaan Syidah, termasuklah layanan suami Syidah yang sangat baik pada semua orang. Walaupun kebahagiaan Syidah ni tidak ditunjuk-tunjuk pun dekat media sosial ataupun di hadapan orang dengan sengaja, tapi hanya kerana iri hati makanya Syidah terseksa disihir. Kita boleh bayangkan kalau kita tunjuk kebahagiaan kita di media sosial, kita tunjuk apa yang kita miliki, kadang-kadang tanpa kita sedari bahawa mata-mata iri hati sedang memerhatikan kita. Itulah yang sangat bahaya. Itu belum lagi kalau nak diterjemahkan pasal penyakit ain. Sebut je penyakit ain, antara kita ni pasti tahu apakah penyakit tersebut. Hati-hatilah ya. Selepas berubat berhari-hari, barulah Syidah ni mula nampak sinaran matahari sangat terang. Walhal sepanjang tempoh dia sakit, dunia dia sangat gelap, diri dia sangat tak terurus. Syidah rasa bersyukur sangat. Dia balik ke rumah selepas tu dalam keadaan yang dia sangat rindukan rumah dia. Walhal baru beberapa hari je dia pergi berubat tu, dia tinggalkan rumah dia. Serba tenang dia rasa selepas tu. Alhamdulillah juga semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz pesan pada Syidah, lepas-lepas ni kalau bertegur dengan jiran-jiran tu, tegurlah sebagai sesama Islam, bertanya khabar dan saling menziarahi bila diperlukan sahaja. Selainnya, lebih baiklah perbanyakkan berada di dalam rumah je. Kalau perlu, kurangkan menunjukkan apa yang kita ada, kebahagiaan kita, harta benda kita, kegembiraan kita, kurang-kurangkanlah untuk tunjuk berbanding apa yang orang lain ada. Kadang-kadang dari situlah timbulnya cemburu, timbulnya rasa sakit hati dan iri hati. Kadang-kadang penyakit ain ini boleh berlaku juga dalam keadaan kita dipuji atas apa yang kita tonjolkan kepada orang. Kerana iri hati itulah yang merosakkan hati seseorang sehingga tak boleh nak bersabar lalu mendapatkan bantuan orang yang salah seperti bomoh. Sejak dari jatuh sakit teruk itulah, Syidah sangat trauma untuk bergaul rapat bersama dengan jiran-jiran dia. Dia bergaul, bertegur, itu semestinya. Maupun dengan kawan-kawan dia dah kurangkan kerana dia tak mampu nak menilai yang mana satu batu jalan dan yang mana satu permata hiasan. Apa yang terlihat di depan mata kita adalah sesuatu yang tak mampu untuk kita jangkakan. Jadi bersama-samalah kita berhati-hati. Itu yang paling terbaik, kata Syidah. Yang pastinya Syidah rasa nak termuntah bila dia ingatkan balik wajah kanak-kanak yang bermuka dewasa, yang nampak macam peroga bersiri tu, kata dia. Aduhai, akak pun tak boleh nak bayangkan. Minta jauhkanlah. Tak naklah lalui benda yang sama macam ni, dan akak sendiri pernah lalui saat perit disihir. Semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk kisah kali ini. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak minta sangat yang tak elok tu buang kat tepi. Terima kasih kepada korang kerana setia mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.